jam saja. Tahlil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan katsira, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sekarang selamat berjumpa semula. Sekali datang 2 bulan September 6 bulan. Ada yang meninggal ke? Selamat insya-Allah. Cuma kita sedih sebab Ustaz Dr. Syihabuddin meninggal dunia tanpa sebab apa-apa. Allah saja tahu. Semoga Allah terima segala baktinya. Dan saya masih ingat lagi di bak kuliah tempat saya dia cerita tentang 24 ni Ustaz nombor 24 hasil taubat seseorang itu. 2 berselesai, 22 belum lagi. Tak tahu lah tu. Tak salah tentang kelebihan dan kesan kepada taubat. Baik, tuan sekalian, kita kuliah ni setengah jam saja. Tajuk ni ialah puasa yang berkualiti. Bukan nak sebut bab wajib puasa, batal puasa dah, itu masa Rasulullah menghaluskan kita orang tua-tua ni. Puasa yang berkualiti. Kenapa berkualiti? Sebab Imam Ghazali kata apa? Orang puasa ada 3 kategori. Puasa orang awam. Tak makan, tak minum, tak merokok. Tak bersama isteri siang hari. Mulut tak jaga, kaki tak jaga, lidah tak jaga. Yang kedua, orang puasa. Tak makan, tak minum, jaga mata, jaga lidah, jaga hati, jaga perasaan. Masya Allah. Yang ketiga, orang puasa istimewa. Istimewa ni tuan-tuan sekalian, dia ingat Allah sentiasa di bulan Ramadan. Kenapa? Bila dia lapar dia ingat. Kalau nak mati macam ni kah? Nak lapar tapi makan tak boleh. Ataupun ingat pada Allah SWT sebab orang berpuasa dia ibadat sepanjang hari itu. Betul lah tu Allah katakan orang yang ulul albab, orang ada mata hati, imannya hebat. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat pada Allah masa diri, masa duduk, masa baring. Itu tuan sekalian, ada satu rancangan Radio Ikim 2-3 lepas saya dengar satu rancangan motivasi pagi 7.30 pagi. So Ustaz kata apa? Ustaz tu dia ambil apa yang disebut oleh ulama lain. Dia kata apa? Dia kata Ramadan itu merupakan tanda aras untuk menentukan prestasi ibadat kita di luar Ramadan selepas itu. Ramadan itu 1 bulan untuk menentukan baik ke buruknya, sempurna tak ada ibadat kita selepas Ramadan itu. Baik, tuan-tuan sekalian, kalau kita semayang, Allah kata apa? Dia punya kelebihan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salati khushu'un. Untung beriman yang khusyuk dalam sembahyangnya. Ataupun ayat lain dalam surah Al-Ankabut Allah kata apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu mencegah seorang berlaku kejahatan dan kemungkaran. Sembahyang tu cegah orang tu daripada buat jahat. Baik, kalau puasa la'allakum tattaqun, semoga kita jadi orang bertakwa. Takwa ni sebenarnya kita latih bulan Ramadan, hasilnya di luar Ramadan.
berlatih untuk jawab baik, jaga mata, jaga telinga, akhlak mulia bulan Ramadan. Akhirnya berlatih sebulan, kesan kebaikannya selepas Ramadan itu baik. Kan tuan-tuan sekalian, kenapa ada grade kualiti puasa, ada kualiti, tak ada kualiti? Sebab nak sebutkan begini, Quran, Allah bagi tahu kita hadis kursi, semua ibadat untuk hamba-Ku kecuali puasa untukku. Apa benda tu? Semua ibadat untuk hamba-Ku kecuali puasa untukku. Mana ibadat ni kita boleh tahu, Nabi beritahu kita. Contoh, subuh berjemaah pahala macam ibadat sepanjang malam. Siapa berduduk di rumah datang ke masjid, langkah kanan dapat pahala, langkah kiri hilang dosa. Sembahyang seorang satu pahala, berjemaah 27 kali ganda. Itu Allah beritahu, semua ibadat untuk hamba-Ku. Kita tahu pahala, ganjarannya, pahalanya. Puasa untukku. Puasa untukku maksudnya puasa kita ni ibadat kesabaran. Sabar ni nak uji, yang boleh tahu sabar tahap kesabaran kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itulah bila kita puasa ni tuan-tuan nak beritahu, bila sebut puasa yang berkualiti ni, pertama apa benda? Kena buat senarai semak sepanjang bulan Ramadan. Setiap hari apa nak buat, checklist. Saya akan cerita kemudian. Baik, yang kedua, amalan waktu sahur. Jangan sekali-kali kita bangun untuk makan. Baik, saya cadang lebih baik waktu imsak tu sekarang pukul 5.50 dah akan datang. Baik, kita bangun pukul 4 pagi. Buat tahajud, sembahyang sunat, sembahyang hajat. Kenapa tuan-tuan sekalian? Ibadat sunat tetapi Allah sebut istimewa dalam Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Wabil asharuhum yastaghfirun. Wabil asharum yastaghfirun. Waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun sebelum sahur, duduk ketika sembahyang, kenangkan dosa-dosa yang lepas, sifat-sifat keji yang ada di kita, angkuh, sombong, kedekut semua. Ingatkan ibadat-ibadat kita tidak sempurna, amanah tak tunaikan. Duduk ketika sembahyang baca doa Nabi Adam. Contoh, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim diri kami, ya Allah. Kalau kamu tak ampun dosa kami, tak sayang pada kami rugilah ya Allah. Atau baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Apa sajalah waktu sahur tu untuk kita bertaubat. Baik, yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan, puasa ada tertib dia. Tertib macam mana? Macam sembahyang lah. Bila Allahu Akbar, tak boleh tengok kiri kanan tu. Tak boleh garu-garu macam tu. Tak boleh benda yang membatalkan sembahyang kita. Puasa apa? Macam itulah. Puasa bermula dengan subuh sampai waktu maghrib. Jaga disiplin akhlak sedang berpuasa. Akhlak kita sedang berpuasa itu macam tu. Macam sembahyang ada kaedah dia, puasa ada kaedah, tawaf pun ada, semua gitu. Mana nak sebutkan, biarlah kita ini tertib puasa ni. Aku sedang berpuasa. Sebab itu hadis Nabi satu hadis, kalau orang datang nak kelahiran kamu, cakap dia, man, sorry man, aku puasa. Nak jaga tertib tu lah. Jaga tertib tu. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, saya sebutkan apa saja yang Nabi sebut, Quran sebut, cuba kita laksanakan. Antara Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak tolak doa mereka yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka. Mana tuan-tuan, lepas subuh tu sampai maghrib tu waktu ya Allah makbulkan doa. Jadi orang pencen ni, Dr. Aziz pencen. Baik, pencen tuan-tuan sekalian, bila masuk waktu duha, sembahyang duha 2 rakaat. 4 pun tak apa. 6 pun tak apa, 8 maksimum. Lepas tu sembahyang hajat. Minta doa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya selalu dapat ilmu baru tentang doa ni, masya-Allah. Antaranya
seorang ustaz kata apa? Bila berdoa tu bagi tahu Allah Taala sebab kenapa kita minta. Contoh, ya Allah bagi aku kaya, ya Allah sebab aku nak sedekah sebanyak mungkin. Sebab aku sebenarnya tak kaya sebanyak mana, ya aku nak bersedekah jariah banyak-banyak, contohkan. Ya Allah panjang kau umur, ya Allah sebab aku nak didik anakku untuk jadi soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah jadikan aku alim untuk aku sebarkan agama, gitu contoh. Baik, tuan-tuan sekalian, cuma puasa ini nak sebutkan tuan-tuan sekalian ada kaedah. Saya sebut acap kali dah. Pertama, puasa ada 4 jenis. Pertama, Allah makbulkan doa sebab puasa kita. Kedua, Allah tangguhkan. Ketiga, Allah ganti yang lain. Minta kaya, tak kaya, tapi bagi anak-anak soleh-soleh, isterinya baik kan, sihat badan, dia tak bagi kaya, dia ganti yang lain. Keempat, Allah ganti di akhirat dengan pahala. Tu dia. Minta dunia Allah tak bagi, akhirat dapat pahala. Ada dialog antara Allah dengan manusia di akhirat besok. Orang tu tengok, ya Allah ini pahala, aku tak buat ni. Ni pahala lagi. Pahala apa ya Allah ni? Ni lagi pahala. Apa benda ya Allah? Allah kata, inilah pahala sebagai mengganti doa kamu di dunia dulu yang aku tak bagi. Untuk macam ni ya Allah, kalau gini dapat pahala akhirat. Kalau semua doa aku di dunia tak diterima pun tak apa, sebab dia ganti di akhirat tu. Jadi tuan-tuan sekalian, ambillah kesempatan bulan Ramadan berdoa. Berdoa ni apa? Dalam bahasa Melayu lah yang kita faham, supaya ada kesungguhan di hati kita minta macam tu. Baik, doa ketika sedang berpuasa. Malam doa juga, siang. Cuma nak tunjukkan lebih bulan Ramadan, siang malam ada kelebihan. Ada kelebihan. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ni bulan untuk kumpul pahala. Apa kumpul pahala? Bulan lain tak bolehkah? Kumpul pahala sebab bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, ibadat wajib Tuhan bagi pahala 70 kali ganda. Ibadat sunat Allah bagi pahala macam ibadat wajib. Sedekah bulan Ramadan dapat pahala macam keluar zakat. Baik, saya kata kumpul modal tu kenapa? Sebab bila kita berdosa manusia di dunia ni, kita minta maaf dengan dia. Kalau kita tak minta maaf dengan dia, di akhirat besok dia datang jumpa kita, ambil pahala kita. Kena bagilah. Kena bagi pahala tu. Kalau di akhirat besok banyak pula orang datang minta pahala kita. Macam-macam perangai kita buat manusia. Hutang tak bayar, sihir orang lain, sehingga orang tu porak pandai rumah tangga dia, curi motosikal, macam-macam perangai. Dia datang minta pahala. Lama-lama pahala kita habis. Duka cerita ajar, sorry laman, aku tak ada pahala nak bagi, dah habis. Maka ketika itu apa Allah buat? Allah ambil dosa-dosa orang tu, dibebankan ke kita, akhirnya masuk neraka dosa orang lain. Masya-Allah. Jadi saya kata apa? Banyakkan modal bulan Ramadan ni supaya dapat pahala banyak. Antaranya tuan-tuan sekalian, jangan tinggal sembahyang berjemaah. Sembahyang seorang satu pahala, berjemaah 27 kali ganda. Bulan Ramadan kali pula 70. Jaga waktu kita. Zuhur masuk ke satu suku 12.45 siap dah. Gitu contoh kan. Apa saja bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian cari pahala untuk begitu. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, disebut dalam kitab bulan Ramadan ini hebat, masya-Allah. Allah bebaskan 100,000 orang keluar pada neraka masuk ke syurga. Ada satu kita sebaca 1,000,000, tapi tak apalah. Hakikatnya ada manusia dibebaskan dari neraka masuk ke syurga. Awak tanya soalan, ada ke syurga sekarang? Ada ke neraka? Ada. Kita tak tahu di mana. Kutub Utara ke dekat Jepun tak ada. Di mana? Allah saja tahu. Cuma sebutkan tuan-tuan sekalian, senara masuk syurga neraka tu dah ada dah. Tuan-tuan, saya semua ada dah. Masuk dari rekod kita masuk neraka ke syurga, masya-Allah. Baik. Jadi bulan Ramadan setiap malam 100,000 Allah keluarkan badan neraka masuk. Siapa tu? Wallahu a'lam. Apa nak buat?
Saya kata, jangan dengar saja hadis tu, tapi minta ya Tuhanku, Engkau berjanji untuk bebaskan 100,000 manusia setiap malam dalam Ramadan ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, aku minta biar antara mereka bebas masuk mak dan ayahku, ahli keluargaku ya Allah, termasuk aku sendiri ya Allah. Baik bulan Ramadan. Kalau bagi mungkin tak ada pada umat-umat lain, dengar, buat. Baik. Yang tuan-tuan sekalian, amalan paling senang juga bulan Ramadan ini apa nak buat? Iktikaf di masjid. Kita ni surau ke masjid? Masjid. Dulu surau, jadi sama lah tu. Sama lah, cuma masjid ni masjid bahasa Arab, surau bahasa Melayu tu je lah. Mini masjid, masjid kecil surau. Niat iktikaf. Tuan-tuan sekalian, duduk masjid niat, aku duduk dalam masjid Allah Ta'ala, itu bahasanya. Ataupun aku niat iktikaf Allah Ta'ala, duduk sambil mengatuk, mengarung dinding, tak apa, masih dapat pahala. Dibuatlah tuan-tuan, waktu zuhur, lepas zuhur tak balik, iktikaf setengah jam, baca Quran. Baik, sebelum asar, datang awal, duduk iktikaf masjid bulan Ramadan, pahala lebih. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, sebut Lailatul Qadar. Ni laju sikit ni. Lailatul Qadar ni satu kurnia Allah SWT. Siapa yang beribadat malam tu macam 1000 bulan, 83 tahun. Baik. Lailatul Qadar ni tak menentu. Cuma Imam Ghazali sebut kaedah formula dia kira macam mana. Kalau puasa mula pada hari Ahad, Lailatul Qadar malam apa? Kalau puasa pada hari Sabtu, Lailatul Qadar malam apa? Jadi tuan-tuan sekalian, 10 malam terakhir tu pecut sungguh-sungguh buat ibadat. Kurangkan tidur, banyakkan ibadat. Kalau kebetulan dapat Lailatul Qadar malam itu, dia ada, cuma mungkin kita tak jumpa. Maka Allah bagi pahala kepada kita macam 83 tahun kita beribadat. Panjangnya 10 malam ni tak boleh pegang-pegang isteri ke. Akhirnya buat malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25. Payah juga tu malam-malam ganjil tu. Tak apalah, malam 29, malam 27, malam 29. Nampak ringan sikit tu. Paling kurang tuan-tuan, dapat solat subuh berjemaah pun dah dapat pahala Lailatul Qadar. Jadi 10 malam akhir jangan miss solat subuh berjemaah tu. Masya-Allah. Gitu. Baik, tuan-tuan sebenarnya saya sebut tadi awal tadi kena buat senarai semak checklist ibadat bulan Ramadan. Baik, antara tuan-tuan sekalian disebutkan sedekah kena hari-hari. Nabi SAW dia kata bulan Ramadan ni Nabi sedekah macam angin melaju. Nabi bukan ada duit, tapi orang bagi kat dia, dia keluarkan, dia sedekahkan. Banyak sedekah. Paling kurang pun masuk tabung surau. Tuan-tuan sekalian, ada hadis sebutkan begini. Setiap hari ada 2 malaikat berdoakan untuk kita. Malaikat kata, ya Tuhanku, berilah kebaikan pada orang pemurah ya Allah. Rahmatilah hidup orang yang pemurah ya Allah. Jadikan hidup mereka sempurna ya Allah. Untuk orang sedekah yang baik hati ni. Kemudian malaikat seorang lagi, ya Tuhanku, hinakan hamba-Mu yang kedekut ya Allah. Sempitkan hidupnya ya Allah. Yang begitu. Dia biar setiap hari kita sedekah supaya dapat doa malaikat untuk jadi kita ni orang yang baik. Baik. Kedua, tuan-tuan sekalian, baca Quran. Tuan-tuan sekalian, disebutkan kita pada hari Jumaat banyakkan selawat. Hari Jumaat. Bulan Ramadan banyak baca Quran. Tuan-tuan sekalian, kelebihan Ramadan ni sebenarnya itu satu-satunya bulan yang Quran sebut. Quran tak sebut Muharram, tak sebut Safar, tak sebut Zulhijjah, tapi Ramadan Allah sebut. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Baik, baca Quran. Tak kira waktu apa pun, baca ikut tertib lah. Jangan fikir kuantiti berapa nak cepat habis, tidak. Baca dengan sempurna. Begitu, baca Quran. Baik, lagi tuan-tuan sekalian, ziarah. Ziarah ni sama ada orang sakit, orang tua, kawan-kawan kita dan sebagainya. Ziarah sekali-sekala mendatangkan kasih sayang kepada
Kata Sayyidina Ali. Tapi nak sebutkan bulan Ramadan, apa saja kita buat semua pahala. Sebab bulan penuh keberkatan. Baik. Kau ziarah kawan-kawan yang kaya kan. Tak payah bagi duit, tak apa. Bagi beli keledik ke 2 kilo. Bagi tembikai ke sebiji. Itu hadiah. Sedekah untuk orang miskin. Hadiah untuk kawan-kawan kita. Hadiah tu apa? Pemberian kasih sayang. Pak saya nak ziarah siapa hari ni? Juga ada Pak Ngah tua kan, Pak dah meninggal dah. Siapa lagi yang tua-tua tu bagi ziarah dia dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, kemudian bagi makan orang untuk buka puasa. Tuan-tuan sekalian, buka puasa, bila buka puasa ni pahalanya hebat. Habis sebut sepapa bagi orang makan untuk buka puasa, pahala orang tu dapat kat kita. Saya dia lepas bagi tajuk pada di Kampung Delik satu masjid. Saya ingat satu orang kawan saya, Ustaz Anwar Mu'id. Tuanya dia tu ustaz tua. Ustaz ni tuan-tuan, imam-imam kita, dia bulan Ramadan dia duduk di rumah baca Quran 1 hari 2 juz dan sebagainya. Dia pahala dia banyak Pergi rumah dia. Ustaz, ni makanan buka puasa, tolong makanlah ya. Saya nak pahala ustaz datang kat saya cakap begitu. Baik, amalan-amalan. Ataupun kau datang ke masjid, insya-Allah ada SOP bulan Ramadan, bawalah makanan kita, bawa contoh buah nangka. Pak cik ambil nangka saya, Man ambil nangka saya, Sob ambil nangka saya. Yang makan tiga orang makan nangka kita, 3 pahala dapat kat kita. Saya suka sangat saya kempen sekarang ni buka puasa di masjid, buka puasa sebab kita nak kejar waktu maghrib tu. Tidak ni di rumah, masya-Allah teruk sangat dia layan perutnya. Masya-Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, nak sebutkan juga bulan Ramadan ini di samping baca Quran tu, baca buku-buku agama, hadis dan sebagainya, tambahkan ilmu. Jangan habiskan waktu bulan Ramadan buat kerja yang sia-sia macam orang puasa orang awam. Tengok kartun TV, masya-Allah, cerita tak senonoh, masya-Allah. Tuan saya tengok TV tu teruk sangat. Problem rumah tangga macam-macam, tapi tak pernah cakap pada kita ni. Ataupun yang berlakon tu bila susah ni minta doa Allah Taala. Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah, minta sabar dengan tolong dan sembahyang, tak ada apa-apa. Akhirnya begitulah rumah tangga ni. Cerita kartun, cerita berlakon tak menentu ni, masya-Allah. Baik, lagi tuan-tuan sekalian, ni saya sebutkan tadarus dengan keluarga. Apa benda? Yang dah tua-tua, anak-anak merata tempat. Kau ada anak yang sekolah menengah tu kan, ada 3 orang anak. Bila nak tadarus keluarga ni, hari Sabtu, hari Ahad mungkin kita tak bekerja. Pagi nasi duduk, betulkan bacaan kita, Fatihahnya, muqaddamnya baca. Jadi itu pahala itu. Tadarus makna kita baca sama-sama dan betul membetulkan. Gitu, itu tadarus. Baik, yang ke-7. Yang ke-8 tu sekarang dah ziarah kubur. Ada cerita, ada satu malam pukul 3 malam Rasulullah ziarah kubur. Nak ingat pada mati. Kemudian Nabi tengok ke belakang, nampak macam bayang-bayang manusia. Siapa dia tu? Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, Aisyah, kau ni tak habis-habis cemburu. Aku bukan bagi rumah isteri lain, nak habis ziarah kubur supaya ingat kepada kematian. Jadi tuan-tuan sekalian, ziarah kubur ni di bulan Ramadan ni, kita dekat 21 tu kan. Lepas subuh pergilah. Tengok, masya-Allah, baca doa, Assalamualaikum ahli kubur. Semoga Allah beri rahmat kepada kami, insya-Allah kami juga akan ikut kamu. Tuan-tuan sekalian, ziarah kubur ni kesan pada hati kita ada. Insya-Allah kita tawaduk dan sebagainya begitu. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah bila saya sebut begini, nak sebutkan supaya kita naikkan martabat puasa kita. Puasa berkualiti, solat balik, sedekah, baca Quran, iktikaf di masjid, ziarah sahabat, ziarah kawan, ziarah ustaz, ziarah orang sakit, begitu bulan Ramadan. Bila nak pergi ni? Pukul 10 pagi? 10 lepas asar?
dan zarah waktu buka puasa, nanti susah nak layan kita selain keluarga kita. Tu itikaf waktu sesuai lah. Kemudian tuan-tuan bagi makan buka puasa, cakap pada isteri bagi pada makcik sebelah contoh, jadi dia tu. Jadi tu dia tak sebut pahala moral ni dah, dia sebut pahala buka puasa. Kemudian adakah masa untuk mentaah kitab agama dan sebagainya. Kemudian ambil kesempatan tadarus Quran dengan keluarga. Akhir sekali ziarah kubur. Banyak lagi tu. Tapi ini antara benda-benda yang kita boleh buat sepanjang bulan Ramadan untuk kita dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu perkara tuan-tuan sekalian. Seperti nak tanya orang, mak macam-macam. Mak dah 3 tahun tak puasa, lumpuh. Ni macam nak buat? Tak puasa. Anak kena bayar fidyah untuk mak yang tak puasa. Nenek, datuk tak puasa, keluarga kena bayar. Dr. Hamka tulis panjang pasal fidyah ni. Kata kalau ada mak kita tak boleh puasa sebab sakit. Tuan-tuan sekalian, dia start pada mula puasa dia boleh bayar 30 hari. Secupak beras satu, secupak beras bukan 2,5 kilo. Cara untuk miskin tu bagilah. Paling gitu. Kalau tak ada pergi kampung mana-mana, ada jatang kuasa sepatutnya datang kita mengurus fidyah orang ni. Begitu. Kemudian tuan-tuan sekalian nak sebutkan juga ada orang dia tak sembahyang tarawih sebab kerja shift. Kerja shift kena sembahyang juga. Ramadan sekali setahun je tarawih ni. Balik rumah pukul 11 malam. Pukul 11 habis kerja sampai rumah pukul 12. Sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat tarawih. Ngantuk tidur. Pukul 4 bangun lagi sambung. Tak ingat alam, tak ingat Allah, tak ingat wal asri walikul, baca kuliah ke Allah. Aku tak payah juga, tak payah semayang lah. Dia maksudnya cari kesempatan bulan Ramadan. Rasanya rugi bila kita tak buat benda-benda kan, sebab Ramadan ni setahun sekali, tarawih pun setahun sekali juga, Masya Allah. Baik, sabut awal tadi tuan-tuan sekalian, ibadat bulan Ramadan ni menentukan tanda aras kita, peran kita, akhlak kita, ibadat kita di luar Ramadan. Baik, saya cuma nak kempen, saya kata apa? Siapa yang tak suka puasa 6 hari lepas Ramadan, itu tanda puasa Ramadan dia tu tak tebal pahalanya. Kenapa? Orang yang puasa 6 ni, dia rasa macam Ramadan tak cukup. Kenapa? Puasa 6 hari bulan Syawal, pahala macam ibadat setahun. Sebab tu Nabi satu hadis, Nabi kata apa? Kalau umatku tahu kelebihan Ramadan, mereka mengharapkan bila setiap bulan tu Ramadan. Setiap bulan Ramadan sebab kelebihan Ramadan itu. Jadi dia dah dapat kelebihan tu, memang kita tak jumpa Ramadan lagi. Tapi bila puasa hari di bulan Syawal tu, seolah kita telah mendapat satu kekuatan untuk sempurna ibadat Ramadan kita. Sebab pahala 6 hari Syawal itu macam ibadat sepanjang tahun. Wallahu a'lam, insya-Allah. Masa ada lagi ni, tuan-tuan ingat isteri kita, nak perempuan kita qada Ramadan tahun lepas biar selesai sebelum datang Ramadan ini. Kalau tidak kena bayar fidyah. Jadi kita lupa juga tu. Lupa kadang-kadang tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك لك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر ولله الحمد